Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Ma'al Hijrah 1443 Hijriah. Semalam kan saya sajalah pergi Google kan. Saya ni lahir tahun 83 Masihi. So saya Google sebab saya nak tahu adakah umur saya dalam tahun Masihi dengan tahun Hijrah tu sama. So bila saya tengok, oh saya lahir 83, saya tulislah kat Google 1983 Masihi convert to Hijrah. Hijri. Macam tu. Lepas tu dia keluar tahun 83 tu adalah bersama dengan tahun 1403 Hijrah. Bermaksud sekarang 1443. 43 tolak 03, umur saya dalam tahun Hijrah dah 40 Dah 40 tahun dah. Kan? Jadi kita kena fikir dan kita kena macam syukur Allah Ta'ala dah bagi satu peluang nikmat hidup yang orang kata bagi bernafas, bagi udara, bagi rezeki dalam bentuk ilmu macam pagi ni insya-Allah. Terima kasih pada anda yang join. Dan pagi ni kita ada special talk. Okay, pagi ni sebab alhamdulillah baru ni kami baru je mendapat pesanan, kita buat satu phone call kepada seorang sahabat di Bandung dan dia duduk memang di atas puncak gunung. Atas puncak gunung di Bandung dan nasihat dia sangat power. Nasihat daripada seorang akak ni. Okay, kejap lagi saya nak bagi tahu, saya nak jemput seseorang yang akan share. Siapa kat sini dah bersedia, siapa dah ready. Jangan lupa untuk tekan like, belanja love, komen, tag kawan-kawan kita at least 3 orang. Kemudian tekan juga butang share. Mudah-mudahan itu dapat membantu ramai orang dapatkan semangat pagi ni. Saya tahu ramai orang berada dalam keadaan yang mencabar. Semalam kes kematian COVID yang paling tinggi tahu semalam. Jadi pesanan saya lah, ingatan untuk saya juga, kurangkan keluar. Kurangkan pergi ke tempat-tempat yang sesak ramai orang ke apa. Kalau ada macam nak beli barang ke, jadualkan betul-betul. Mungkin seminggu sekali ke, pergi beli. Dan kalau boleh, beli terus sekali banyak. Jangan sikit-sikit. Saya takut nanti kita akan macam terkena ke, terjangkit ke, kita tak tahu. Okey, adakah anda bersedia cepat tekan dulu tang share. Sebab kalau anda dah tekan share, anda dah belanja lebih banyak-banyak, barulah kita keluarkan. Cepat. Saya pun ada kelas ni sebenarnya. That's why saya menjemput seseorang yang special. Dan semalam terima kasih atas wish anda kerana anda orang kata mendoakan kami sempena anniversary yang ke-13 tahun semalam. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, so siapa kat sini pernah pergi Bandung? One of our friend ni, sahabat baik kepada isteri saya. Dia adalah duduk kat Bandung dan dulu sama-sama belajar kat UKM. Jadi dia ada pesanan penting ni. Ada beberapa poin penting, tolong. Okay, tolong like dulu, komen, tag kawan-kawan. Terima kasih pada yang committed. Ni rakaman ke? Tak rakaman? Tak ada. Ni tak ada rakaman. Korang ni pun masalah juga. Rakaman ke live ke pun dia confuse. Hidup. Okay, ini betul-betul tak ada rakaman. Tapi memang dia rakam kat telefon saya ni. Dia record ni. Mana? Dia record, jangan risau. Dia record. Okay. Supaya siapa yang menonton selepas ni pun dapat info ni insya-Allah. Okay. So saya nak mempersilakan kepada orang yang saya kasihi, yang saya sayangi, saya cintai dan sebenarnya semalam adalah anniversary yang 13. Hari ini saya mengucapkan terima kasih kerana genap 10 hari bulan 8 ni adalah hari jadi anak saya Ayatul Husna yang ke-10 tahun. Thank you sayang. Welcome. Kerana sapaya melahirkan anak kita yang bukan senang. Alhamdulillah. Walaupun dia operation kan. Bukan jadi, walaupun saya memang susah operation. Memang mencabar, saya faham benda tu. Jadi sekarang ni saya nak jemput dia untuk sharekan apakah pesanan daripada sahabat beliau yang berada di Bandung. Khas untuk anda, kami nak belanja anda insya-Allah. Terima kasih Zaki. Tuan sini hebat Allah. Junior yang hebat. Terima kasih. Tuan junior yang hebat juga. Terima kasih Zainab binti Bahadun. Wow, Hani Hamid, thank you. Dah share dah. Thank you. Norida Balawit, selamat pagi. Yes, selamat pagi. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Belanja saya lah cepat. Raja Anis, thank you. Thank you. Nurul Jannah. Okey, siapa lagi? Cepat. Saya nak tengok berapa nama lagi. Kan? Ali Hisham, thank you. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi sekarang saya menjemput. Saya ada kelas. Kejap lagi saya naik atas. Saya serahkan kepada isteri tercinta Puan Izzah Rahman. Dipersilakan. Abang ada nak duha ni. Abang nak duha. Jangan pegang. Nanti abang nak duduk. Patut duduk. Terima kasih bang. Okey, sila teruskan.
Abang Okey. memantau sebab saya tolong dia setting. Okey, tripod okey, cahaya okey, pokok okey, pokok. Dah siram belum? Okey, pokok semua okey. Embun. Semua okey. Embun. Jemput-jemput semalam mana? Ada lebih? Bukan, tempe. Lepas ni nak kita masak apa lagi? Tak. Bagi tahu kita tolong masak. Tempe goreng InsyaAllah, dari insyaAllah. gunung. Boleh Allah. juga. Gunung Okey. Lambak. Teruskan saya, abang nak terjun kolam dah dulu. Thank you sayang. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah membimbing apa yang saya share hari pagi ni untuk kebaikan diri saya dan keluarga saya dan untuk kebaikan korang lah yang pagi-pagi ni join kami. Terima kasih banyak. Terima kasih siapa yang sudi share, siapa yang sudi ajak kawan-kawan family dia tonton kami berdua hari ni. Semoga Allah balas segala kebaikan tu kepada kalian. Okay? Okay. Tak nak buang masa lagi. Saya nak ucapkan salam al-hijrah. Hari ni 1 Muharram. 1 Muharram detik per apa sayang? Detik permulaan Perkiraan tahun dan umat Islam Perkiraan tahun Islam hijrah. Cantiklah lagu dia. Nanti kita nyanyi ramai-ramai. Saya suka gila lagu tu. Lagu tu lagu saya nasyid dulu-dulu. Masa dah jam 4 kat semua tu kan. Okay. So Muharram ni bagi siapa yang saya rasa semua dah tahu 1 Muharram ni hijrah ni apa. 1 Muharram menandakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan bila kita sebut tentang hijrah, tentulah bukan senang, bukan sesuatu yang senang. Hijrah juga dalam konteks yang lebih besar iaitu hijrah kita sendiri daripada perkara, okey sayang bye. Perkara-perkara buruk yang kita pernah lakukan ataupun masih lakukan kepada perkara-perkara yang lebih baik, kepada sifat-sifat yang lebih baik, yang sifat-sifat yang Allah suruh kita buat. Okey, itu hijrah dari konteks yang lebih besar. Okey. Siapa tahu? Saya share anak saya. Kita bagi maklumat sikit lah. Saya pun belajar juga. Saya share dekat saya tengok share sekolah anak saya, Sri. Sekolah Rendah Islam Hidayah. Tahun ni kita punya tema ialah apa? Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Dia ada 3 ciri utama ni untuk pengetahuan je, simple pengetahuan je supaya kalau anak-anak tanya kita tahu. Pertama apa ciri dia? Thaqafah. Saya tak berapa pandai, saya bacakan saja. Thaqafah itu ialah kita sama-sama faham maksudnya ilmu. Saya pun baru tahu thaqafah is keilmuan. Betapa nak menunjukkan ilmu tu sangat penting. Kedua, ruhiyah, kerohanian kita. Nampak sangat dengan ujian yang Allah bagi pada kita ni, memang paling kena kuat ialah hati kita. Berbagai-bagai ujian, tak kira semua kita, kami, korang mesti akan terkena paling-paling tempias. Paling-paling seram, takut, kesedihan. Seperti kesedihan semalam perginya seorang ibu. Okay? Semua, satu Malaysia sedih. Termasuk saya. Saya pun menangis. Okay? Yang ketiga, dakwah. Dakwah tu ada berbagai-bagai kaedah dakwah. So yang itu korang insyaAllah saya yakin lebih faham, lebih tahu. So apa yang saya nak share kat sini ialah pesanan daripada sahabat saya. Boleh saya cerita? Saya nak cerita ni. Saya sebenarnya nak cerita. Tadi tu kita dah share ilmu-ilmu penting. So saya ada seorang sahabat. Sahabat saya dia senior. Senior saya. Saya kan seperti yang anda dah tahu, saya belajar di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi. Siapa belajar kat Bangi? Angkat tangan. Saya ambil kos teknologi kimia. Saya hanya belajar sampai ijazah saja. Nama sahabat saya ni, nama senior saya ni ialah Putri Mayang Agustanti. Sedap tak nama dia? Sedap kan? Dia senior saya. Waktu saya bertemu dengan beliau tak silap saya sedang menghabiskan master teknologi kimia. So saya bertemu dengan dia, Allah Ta'ala takdirkan ialah kerana saya adalah ada 1 tahun tu saya ketua blok. Saya ketua blok kami kolej Ibu Zain. Siapa kolej Ibu Zain kat sini? Boleh pula saya tanya kan. Macam you all ni ada tiba-tiba ada kan. Saya kolej Ibu Zain. Kolej Ibu Zain ni dia ujung kena naik tangga tinggi. Siapa yang ex-UKM tadi tu? Tahu tak kolej Ibu Zain kan kita kena naik tangga. Saya memang confirm kurus. Confirm kurus Tak ada lagi tangga yang lebih tinggi lagi daripada Ibu Zain. Korang yang siapa ex-UKM tahulah. Budak-budak UKM ni mostly kurus-kurus. Kalau salah sorry. Tapi mostly kurus-kurus sebab naik tangga hari-hari. Melainkan dia ada kenderaan lah. Okay? So saya dapat bilik yang special sikit.
Waktu saya jadi ketua blok, rezeki saya dapat satu bilik yang special, bilik seorang yang memang hujung, bangunan hujung. Di sebelah bilik saya tu, Kak Putri ni duduk. Saya panggil dia Kak Putri. So kami berkenalan. Saya tengok apa yang dia buat ni. Waktu tu umur saya dalam 22 tahun tak silap. Ke 23. So umur dia dalam 24. Macam tu lah, lebih kurang salah, sorry Kak Put. Amalan beliau hari-hari ialah waktu muda waktu tu beliau muda lagi. Beliau masih universiti lagi, budak-budak lagi. Macam saya memang budak-budak betul waktu tu. Bangun seawal 5 pagi, mungkin 4:30 macam tu, tahajud. Kejut saya untuk tahajud sama. Dan lepas subuh beliau tak tidur lagi. Beliau akan teruskan dengan duha. Every day macam tu. Beliau akan tidur lepas duha, tak silap saya. Beliau akan tidur lepas duha sekejap. Sekejap je, lepas tu dia sambung balik aktiviti dia. Macam study ke apa ke. Budak master bukan ada kelas hari-hari pun. So, dia akan sambung balik study lepas tu. Lepas dia bangun tidur tu. Satu hari, saya tanya dia, Kak Put, cita-cita Kak Put nak jadi apa? Saya ingatlah dia nak cakap ahli kimia ke, pegawai apa ataupun pensyarah ke. Sebab dia anak pensyarah. Kedua-dua ibu bapa dia pensyarah di Universiti Bandung. Sekali dia cakap dengan saya, dia bagi saya jawapan apa tahu Siapa boleh teka jawapan dia apa? Korang boleh teka tak kat sini yang yang join saya pagi-pagi? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, saya sangat hargai. Terima kasih banyak. Ajak family kita borak sekejap je. Dalam lagi 25 minit insya-Allah. Tahu tak jawapan dia apa? Tak ada tulis jawapan pun. Jomlah join saya lah. Apa jawapan Kak Put ni agak-agak? Apa cita-cita Kak Putri? Saya tunggu-tunggu jawapan korang. Semua tengok saya macam tertengok je ke, macam tak tertulis. Berniaga, dan tu dia berniaga. Lagi, siapa lagi? Tadi saya ternampak satu nama, cantik nama dia. Ayatul Sofa. Siti Nur Ayatul Sofa. Sedap nama dia. Saya suka nama tu. Jawapan cerita pun Izzah. Pun saya nak tak sabar. Tak tahu. Okey, tak apalah saya cerita. Kita pun kejar masa kan. Cita-cita dia beritahu saya, Izzah, dia bahasa Indonesia lah, dia orang Bandung kan. Izzah, Kak Put nak jadi seorang suri rumah. Siapa pandai? Puan Syarifah Munawara. Suri rumah, yes! Betul jawapan. Selamat saya tak sedia hadiah. Kau tak nak kena post dah tau. Tapi ramai cakap ustazah, pendakwah semua. Alhamdulillah, cita-cita yang bagus-bagus semua. Tapi yang paling tepat dia cakap suri rumah. So saya cakap, saya pening kepala. Saya budak kan. Yelah budak lah sangat kan. Budak tak matang masa tu. So, suri rumah. Kak Put, kenapa nak jadi suri rumah? Saya tanya. So dia cakap, Izzah, lebih baik kita jadi seorang isteri dan juga ibu yang bijaksana. Menjadi ibu yang berpelajaran tinggi. Mudah-mudahan anak-anak kita akan terdidik dengan ilmu dan akhlak yang baik. Saya macam wow, amazing. Sejak tu, korang, cita-cita saya nak jadi suri rumah. Sebab saya tengokkan akhlak dia, amalan dia, yang memang istiqamah dia tu. Dan dia ni anak orang berada. Saya tengok rumah dia, saya panggil rumah dia White House tau. Saya tengok gambar kan, saya anak orang susah kan. Rumah saya rumah rakyat, hanya berapa 20 kali 20, siapa tahu nombor 20 kali berapa rumah. Rumah kecil lah, rumah kecil, rumah rakyat, rumah perumahan kos rendah. So bila kita tengok rumah besar macam tu, rumah yang macam, saya panggil wow, macam White House dia kata. Cantik rumah dia. English, rumah kat Bandung tu kan. So saya cakap, anak orang berada macam ni, cita-cita dia nak jadi suri rumah. Saya ingatlah nak jadi ahli perniagaan ke apa. Ataupun pensyarah lah, yang memang gaji tinggi-tinggi. Dia nak meneruskan kesenangan family dia semua kan. Tapi tak, tu cita-cita dia, suri rumah. So, hari berganti hari kami pernah bertemu sekali lah, Allah Ta'ala izinkan. Kita orang jumpa di Legoland beberapa tahun lepas, agak lama, dalam 4 tahun, 5 tahun macam tu. Jumpa di Legoland dan tak pernah jumpa lagi. Satu hari, saya call Kak Put. Bukan satu hari lah, 2 hari lepas ke. 2 hari lepas saya nak minta tolong. Ada minta pertolongan sedikit. Tapi sebelum tu kita kenalah berbahasa-bahasa. Kita kena dengan adabnya tanya khabar, berborak-borak. Kita pun sangat rindu antara kita orang berborak-borak. Jadi 1 jam setengah. Kenapa? Saya takut sebab saya tahu dia ada pesantren di sana. So saya takut dia busy. Saya sangat menghormati waktu orang. Saya takut sangat kalau saya telefon tu saya ganggu waktu kerja dia.
Rupanya Allah Ta'ala izinkan saya berborak dan dia melayani. So saya apa lagi? Saya memang suka tanya soalan. Sebab Kak Putri ni saya memang mengagumi beliau dari saya di universiti dulu. Okey. Saya tanya, saya borak, banyak perkara yang saya borak. Itulah saya nak sampaikan nasihat tu kepada korang semua pagi ni yang melihat. Sebab saya, kebetulan kita hari ni 1 Muharram. 1 Muharram saya share, just ringkas punya sharing ialah apa yang kita buat 1 Muharram sebenarnya? Apa yang disunahkan buat 1 Muharram? Muharram ni termasuk dalam bulan-bulan yang diharamkan. Ya, bulan-bulan haram, bulan-bulan diharamkan. Bulan-bulan haram. Yang termasuk Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah kan. So apa dia sunnah dalam bulan Muharram ni ialah kita kena bersyukur dengan usia yang kita ada. Sebab saya ada terbaca Allah Ta'ala akan tanya kita tentang umur yang kita habiskan untuk apa, tentang harta yang kita gunakan, macam mana kita cari, untuk apa, ke mana. Allah Ta'ala akan tanya kita tubuh badan kita jaga macam mana, makan makanan yang sihat ke tak, bersenam ke tak, rohani kita zikir ke tak, kan. Dan Allah Ta'ala tanya beberapa perkara yang memang di bawah tanggungjawab kita. Kalau kita ketua di dalam syarikat, berat, banyak soalan kita nak jawab. Kalau semua orang khalifah kepada diri sendiri, Allah Ta'ala akan tanya. Apalagi kalau kalian adalah suami khalifah dalam rumah tangga, of course kena tanya pasal isteri, anak-anak, semua. Okay, so kita kena bersyukur. Cara bersyukur tu ialah, semua orang tahu, semua orang pun boleh cek macam mana cara bersyukur, belajar. Saya nak terangkan kat sini pun, kita ada masa yang terhad, kan. Bersyukur kepada Allah, taat pada perintah Allah, kita jadikan semuanya adalah ibadah. Okay, yang kedua, muhasabah dan istighfar selalu. Muhasabah ni, dia macam kita kena buat persediaan untuk kita menghadapi hari kematian. Seperti semalam, saya mengambil satu pelajaran yang besar. Saya kira satu Malaysia mengambil pelajaran yang besar. Korang okey tak? Okey tak? Saya cerita ni. Saya cerita je. Korang okey ke tidak saya? Pelajarannya apa? Okey, arwah Siti Sarah. Saya sendiri ya. Memandang kita, saya kira ramai seperti saya mungkin. Memandang beliau seperti orang biasa. Beliau pun seorang penyanyi sebelum ni. Dan beliau sudah beberapa tahun ni berhijrah, menutup aurat, kan. Tapi apa yang paling menarik perhatian saya, cara kematian beliau yang seolah-olah dia muliakan Allah. Seolah-olah Allah nak bagi tahu, aku nak beri hadiah pada hamba-Ku ini. Berapa ratus ribu tengok beliau semalam. Berapa ratus ribu mendoakan. Of course yang tengok di live tu, of course kita, Allah Ta'ala gerakkan hati masing-masing untuk paling-paling sedekah Al-Fatihah. Masya Allah, berapa banyak Al-Fatihah dia dapat semalam. Kan? Saya rasa macam, ya Allah, subhanallah. Ada benda yang Allah nak tunjuk pada kita. Makna apa? Maknanya kita semua ada kelayakan untuk mendapat keistimewaan itu. Tapi kita kena belajarlah macam mana kita kena bersederhana. Banyak kebaikan-kebaikan arwah yang lahir waktu arwah dah tak ada. Which is itu yang kita nak, betul tak? Kita memang buat baik di dunia, kita sedekah dan sebagainya. Tapi mungkin pada mata kasar manusia, pada mata kasar kita melihat orang yang buat baik itu, oh baik orangnya. Tapi yang menilai hanya Allah Ta'ala. So pengesahan kebaikan kita tu adalah di hari akhir hidup kita. Maksudnya bagaimana kita bertemu Allah. Bagaimana kita hari-hari dihantar manusia ke alam barzah, ke alam kubur. Jadi macam semuanya, saya rasa semua orang teringin macam tu. Malah mungkin lebih lagi, keistimewaan lebih lagi. Saya doakan kita semua hari ni mendapat kelebihan itu, insya-Allah. Kematian kita ditunggu-tunggu penduduk langit. Kan? Saya mengira macam Siti Sarah, rehatlah. Mungkin engkau dah penat kat dunia ni. Allah dah bagi rehat pada umur ke 36 tahun. Masya-Allah. So saya 38. So 36 ke 37 umur arwah saya tak sure. So kita masih hidup ni apa? Kita meneruskan tanggungjawab kita di dunia. Di dunia ni adalah hanya tempat sebentar saja. Mungkin hanya sekadar sekelip mata je, kan? Kalau nak kira umur dunia dengan umur dekat akhirat esok, berapa ribu tahun skala dia. Nisbah dia. Okey, yang ketiga, kita kena perbanyakkan tilawah Quran. Tilawah Quran, kena banyakkan. Yang keempat, sedekah, zikir. Okey, ini adalah pesanan-pesanan Kak Putri kepada saya 2 hari lepas. Izzah, dia cakap, dia bahasa Indonesia lah.
Dan yang sebelum saya terlupa, kita kena banyakkan berpuasa. Nanti 9 hari bulan, 10 hari bulan Muharram ni kita puasa ramai-ramai. Okay? Saya lah mengaku, saya ni liat sangat nak puasa. Jadi saya siap minta suami saya, bang, nanti ingatkan Bi 9 hari bulan, 10 hari bulan kita ajak Bi puasa. Ingatkan Bi tentang puasa. So sama-sama kita. Siapa yang rasa dia liat pun tak apa. Saya sama. Kita cuba. Kita cuba puasa 9 dan 10 insya-Allah. Moga-moga saya diizinkan Allah. Ya, kalau kita tak period dan sebagainya kan. Okey. Kak Putri, dia bagi nasihat yang best. Antaranya dia kata, Izzah, sentiasa, saya tanya dia, Kak Put, saya nak beli handbag. Saya nak beli handbag yang mahal. Boleh? Saya cakap tu kat dia. Lepas tu dia cakap, Izzah, kalau kamu nak membeli handbag mahal, handbag lama beri pada orang. Saya cakap, alamak, Kak Put, macam mana saya nak bagi orang handbag lama saya kalau handbag tu saya beli ribu-ribu macam tu kan. So Kak Put dia cakap, Izzah, that's why letak harta di tangan saja. Jangan letak di dalam hati. Jika letak di tangan, kita mudah memberi. Tapi jika letak di dalam hati, kita susah untuk melepaskan. Sebab ini harta dunia, dia kata. Dan dia kata, kalau Izzah nak beli, boleh. Mungkin Izzah boleh simpan 1-2 untuk pakai harian, untuk pakai tukar-tukar. Tapi selebihnya bagi pada saudara mara, ahli keluarga. Saya kata, wow. Saya macam berarti juga kan. So saya kata, Kak Put, kalau macam tu saya tak payah beli handbag mahal lah. Sebab nanti saya nak bagi yang ada ni sayang. Jadi kalau saya tak nak bagi yang ada ni, saya tak boleh lah tambah lagi yang baru. Betul tak Kak Put? Dia gelak lah dia ketawa ke saya kan. Cakap, itulah Izzah. Kalau kamu juga boleh berfikir macam tu. Supaya kita tidak terlalu menumpukkan harta. Kak Put ingatkan saya tentang jangan menumpuk. Bahasa dia lah kan. Menumpukkan harta. Bertumpuk-tumpuk. Lepas kalau ada baju, berapa almari tak cukup, tambah lagi almari. Kan? Dia kata kalau nak beli baju baru, baju lama pastikan beri pada orang, beri pada family, beri pada guru anak-anak mungkin, kan? Betul tak? So, yang nasihat kedua, dia beritahu saya cakap dengan dia, Kak Put, saya ni bos yang garang. Saya ni leader yang saya pernah marah-marah saya punya staff. Dan saya rasa menyesal Kak Put. Saya rasa macam down kadang-kadang bila saya marah staff saya. Tapi Kak Put, apa pendapat Kak Put? So dia cakap macam ni, Izzah, kamu mahu tahu satu cerita? Nak dengar cerita tak? Tu dia cerita kat saya. Dia cerita kat saya tentang Imam Syafi'i. Seseorang bertemu dengan Imam Syafi'i. Siapa nak dengar cerita saya? Hari ni cerita je. Sampai ada seseorang lelaki bertemu dengan Imam Syafi'i. Dia mengadu tentang dia punya gaji pekerjaan dia 5 dirham. Okey? Dia mengadu, wahai Imam, wahai Syekh, mungkin sorry kalau saya salah. Syekh Imam, wahai Syekh, saya gaji 5 dirham tapi berasa tidak cukup. Apakah nasihat Syekh? So, Imam Syafi'i cakap, pergi semula kepada majikan kamu, minta diturunkan daripada 5 dirham kepada gaji 4 dirham. So, dia buat. Dia macam tertanya-tanya tapi dia buatlah sebab dia dah minta nasihat kepada orang alim kan, ulama besar. So, dia turunkan beberapa ketika kemudian dia datang semula. Wahai Syekh, gaji saya sudah 4 dirham tetapi masih tidak mencukupi. Mengapa Syekh? Syekh ada apa pendapat Syekh? So dia kata, kamu pergi semula, Syekh ni jawab, Imam Syafi'i jawab, kamu pergi semula kepada majikan kamu, minta diturunkan gaji kepada 3 dirham. Okey? Daripada 5 turun 3 dah. Okey? Kemudian satu ketika lagi, biar dia dah balik, dia turunkan, dia dengar cakap Imam Syafi'i. So dia turunkan 3 dirham. Datang balik. Kemudian beberapa ketika dia datang balik. Wahai Syekh, alhamdulillah, gaji saya 3 dirham sangat mencukupi untuk keluarga saya. Saya sangat bahagia dengan anak isteri saya. Semua anak-anak saya sihat. Bagaimanakah itu Syekh? So Syekh ni cerita apa tau? Imam Syafi'i cakap apa? Itu tandanya pekerjaan kamu itu hanya layak dibayar sebanyak 3 dirham saja. Bila kamu mengambil 5 dirham, 2 dirham lagi adalah sesuatu yang bukan milik kamu. Jadi dalam rezeki kamu ini sudah campur yang haram atau syubhah dengan yang halal. Jadi rezeki yang bercampur ini membuatkan rezeki yang halal juga kurang keberkahan, tidak berkah. Jadi bila kamu mengambil selayaknya untuk kamu, 3 dirham sahaja, maka keberkahan turun pada rezeki kamu. Itu yang kita kata nak faham tentang berkah ni, konsep dia deep tau.
kalau kita guna fikiran kasar, rasional, memang kita payah tau. Tapi kalau kita guna fikiran yang halus, benda tu macam kita akan dapat. Okay. So Kak Putri cakap apa? Izzah, kamu ketua. Kemudian ada cerita macam ni lagi satu. Sorry, saya tertinggalan satu lagi cerita yang related dengan soalan saya tadi. Kamu tahu tak Imam Al-Fatih? Semua orang kenal Imam Al-Fatih kan? Yang menguasai Konstantinopel. Seingat saya minta maaf kalau saya salah, pada umur beliau baginda 23 tahun. Beliau telah menguasai Konstantinopel. Dan beliau, antara ucapan beliau waktu tu ialah beliau berterima kasih dengan guru beliau. Jadi satu guru, dia ni baginda adalah Imam Al-Fatih ni adalah anak kepada penguasa besar, anak orang kaya, duduk kat istana. So ayah dia macam ulama lah. Ayah dia pandai agama, dalam keadaan dia kaya raya. Dia upah seorang ulama untuk jadi guru kepada anaknya yang masih kecil ketika itu. Yang masih kecil itu adalah Imam Al-Fatih lah. Okay? Imam Al-Fatih ni dia macam kanak-kanak macam anak kita. Kan? Main-main, suka, tak nak belajar, lari sana lari sini. Tiba-tiba satu hari, ulama iaitu guru Imam Al-Fatih pukul Imam Al-Fatih semasa kecil tu dengan kayu. Sekecil mana saya tak sure. Saya tak sure dalam umur waktu yang main-main tu macam mana. Anak kita, anak saya main-main umur 8 tahun ni main-main lagi. 10 tahun pun main-main lagi. Saya tak sure yang tu. Kalau siapa nak rujuk cerita tu boleh rujuk. Kalau Kak Putri pun dia ada share cerita tu kat saya. Tapi nanti saya tanya beliau. Cerita yang sebetulnya umur berapa apa semua kan kalau saya tahu. So kena pukul dengan kayu. Bayangkan anak orang yang kaya. Yang dah biasa hidup senang. Yang tak pernah dipukul. Yang dimanjakan. Kan? Sultan Muhammad Al-Fatih pada umur 21 tahun. Terima kasih Atik. Terima kasih banyak. Saudara Atik dia memang orang yang sangat berpengetahuan lah. Sebab dia sangat menggembara satu dunia. Saya pun jealous dengan saudara Atik. Terima kasih banyak follow pagi ni Atik. Dan Atik nanti betulkan cerita Kak Atik tentang Imam Al-Fatih. So bayangkan kadang-kadang ketegasan, apa poin dia? Ketegasan diperlukan jika niatnya adalah kerana Allah, kerana ingin mendidik manusia menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, beramal soleh, mengikut syariat-syariat Allah. So sebagai ketua, Izzah jika perlu, Izzah tegas, itu adalah lebih baik. Sebab kalau mereka bekerja, tim kita bekerja, siapa yang bos, siapa yang pekerja pun, kalau tim kita bekerja, masa tak tentu, tuang masa ataupun bekerja tidak bersungguh-sungguh, iaitu tidak amanah dengan pekerjaan, pastinya mereka akan dapat rezeki yang kurang berkah. Ataupun lagi ditakuti, jika mereka tak bertaubat dan daripada muda sampai ketua kerja macam tu, kita takut na'udzubillah min zalik, Allah akan jerumuskan kita ke dalam neraka. Sekarang ni, mana yang lebih utama? Lebih baik kita sebagai ketua menegur. Menegur kalau tak jadi, tak berkesan dengan kehalusan, kelembutan ni, kita kena gunakan kaedah yang satu lagi, ketegasan. Kadang-kadang kena garang. Kena ada tindakan yang macam tindakan tegas lah. Tindakan kena buat tu. Kalau itu berkesan untuk didik tim kita. Untuk kerja mengikut perintah Allah Ta'ala. Jaga syariatnya, jaga amanahnya, jaga masanya, jaga rezekinya. Itu lebih baik bukan? Itu lebih baik Izzah. So, Izzah jangan rasa bersalah kerana menjadi ketua tidak mudah. Tapi dengan syarat, hati Izzah niatnya hanya kerana Allah Ta'ala. Niatnya hanya kerana nak mendidik manusia. InsyaAllah Allah akan bantu. So, nasihat-nasihat tu saya kira macam bos-bos seperti saya sangat perlukan. Leader-leader, even leader, kita leader atas. Bawah kita mesti ada leader lagi. Manager, assistant manager, key leader. So, kalian ada anak buah. Anak buah kalian tu, jangan kalian ambil ringan sebab setiap dari kita akan ditanya tentang anak-anak buah kita. Tentang kita punya bawa orang yang di bawah tanggungjawab kita. Boleh faham tak? Ni cerita Kak Putri tapi memberi kesan pada saya. So saya harap korang dapat tak? Saya harap korang faham lah apa yang saya share hari ni sebab dia ada link dengan hijrah kita tadi. Kita kena sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah, bersyukur dengan pekerjaan yang kita ada, bersyukur dengan rezeki, perniagaan yang kita masih ada. Ada orang lain Allah uji dia dengan perniagaan yang tumbang. Kan dia sekarang tengah fasa nak cari semangat balik, kerohanian dia nak kuatkan balik. Okey? So saya rasa saya pun tak boleh lama, ni dah pukul 9 dan Kak Putri ada nasihat saya, dia kata macam ni. Izzah, amalan Allah paling cinta
amalan yang sedikit tapi dia buat setiap hari. Contoh kalau Izzah suka sedekah, setiap pagi Izzah lazimi sedekah. Ataupun Izzah tahajud. Tahajud, mungkin Izzah hanya mampu tahajud. Kita mungkin orang lain boleh bangun 2-3 pagi. Mungkin Izzah boleh bangun hampir-hampir nak subuh. Tahajud 2 rakaat. Dan paling saya terkesan, Kak Putri ada ingatkan saya, kita semua boleh buat insya-Allah. Jom kita buat, saya pun baru nak buat dengan betul. Itu pun tertinggal juga. Saya sharekan ya apa bendanya. Siapa nak tahu? Nak tahu ke? Tak nak tahu ke? Korang ni kan? Kak Syah ada mana pula? Allahu Akbar, hilang pula. Okey ni. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada solat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di syurga. Apa dia 12 rakaat rawatib yang muakkad tu, yang dituntut? 4 rakaat sebelum zuhur. Siapa boleh tulislah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Okey, dah 6 kan? 2 rakaat sesudah maghrib. 8. 2 rakaat sesudah isyak. 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat sunat rawatib yang dituntut. InsyaAllah kita sama-sama buat. Saya pun baru nak buat. Selalunya saya buat sikit-sikit je rawatib. Tak semua solat fardu saya rawatib. Saya ada rawatib. So mari kita. Di umur kita dah Allah Ta'ala izinkan ni. Masih lagi, Alhamdulillah, ada lagi nyawa. So jomlah kita berubah sikit-sikit. Kita buatlah amalan-amalan yang ringkas ni. Sebanyak amalan rawatib ni ramai dah buat. Cuma saya mengaku saya masih belum lagi betul-betul jaga rawatib yang 12 rakaat ni. So saya nak ajak semua daripada kita, jom kita buat sama-sama. Mudah-mudahan ada berkah. Mudah-mudahan ajakan saya ni ada berkah di, ya Allah, pandang. Kan, pandang korang semua. Nak tahu pun Izzah nak tahu. Okey, saya dah cerita lama dah. Korang nak apa? Korang nak tahu apa-apa lagi ke? Sebelum saya akhiri. Okey, jangan lupa nanti korang raja-rajalah melawat ke Telegram Najib As-Saduq. Sebab kami, actually saya dan tim saya dan beberapa leader, saya nak ajak leader-leader saya yang terlibat untuk jaga Telegram Najib As-Saduq ni, untuk kita nak fikir macam mana nak pastikan semua ahli-ahli dalam Telegram mendapat kadang-kadang kita ni manusia tau. Korang pun dah banyak Telegram. Ada yang korang tengok, ada yang korang tak tengok. Betul tak? Samalah saya pun. Jadi macam mana kita nak pastikan kita suka pada sesuatu Telegram tu. Dan kadang-kadang kita dah banyak gila Telegram. So saya tengah nak ajak leader saya bincang macam mana kita nak perbaharui Telegram tersebut. Mungkin kita nak cerita-cerita dalam tu. Mungkin kita nak share kehidupan masing-masing. Masing-masing ada kehidupan yang seronok. Kalau kita jenis suka ambil pelajaran pada kehidupan orang, so cerita tentang kehidupan manusia ni pun kita dah boleh belajar. Kita dah boleh baiki diri kita sendiri. Dengan syarat korang kena bersihkan hati. Ini saya kira doa untuk kita bersihkan hati ni korang jangan tinggal lah. Sebab hati kita sentiasa kotor korang. Tuan-tuan, perempuan. Hati kita nak jaga ni sangat susah. Dia bukan macam nak jaga kesihatan, macam nak jaga harta, macam nak jaga makan minum tau. Jaga yang itu pun dah susah. Dah kita tak berdisiplin sangat. Tapi jaga hati lagi susah tuan-tuan. Sebab hati tu benda yang kita tak nampak. Tapi kita dapat rasa. Dan bahayanya lagi, hati tu Allah yang menilai. Kadang-kadang kita rasa kita hati baik, hati bersih. Wah, aku tak ada apa dengan dia. Tapi Allah menilai sebaliknya. Tu yang kita takut. Jadi selalu doa supaya Allah bagi aku hati yang bersih. Doa setiap waktu. Doa sepanjang masa. Ya Allah, bersihkan hati aku daripada riak, daripada sombong, daripada takabur, ujub, daripada buruk sangka pada orang, daripada kita cintakan dunia, daripada kita sukakan pujian manusia. Kita doa pada Allah. Supaya apa? Supaya apa je yang kita buat, kita niatkan kerana Allah, kita nak Allah tengok. Manusia tengok atau tidak, itu tidak penting bagi kita. Kalau kita dapat pujian manusia, itulah atas izin Allah, bonus untuk kita. Kalau manusia tidak puji pun tak apa. Itu pun dengan izin Allah juga. Mungkin Allah tahu kalau Allah izinkan manusia tu puji kita, kita mungkin akan lalai. So semuanya ada kebaikan. Apa saja yang Allah tetapkan pada korang semua, pada saya, pada keluarga saya, semuanya ada kebaikan. Cuma yakin tu,
Kita kena yakin yang Allah Ta'ala sentiasa bersama kita, sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar, sentiasa bersama dengan orang-orang yang sentiasa bersihkan hati, sentiasa bersama dengan orang yang bersyukur, dan ajak keluarga dan orang-orang bawahan dia menuju kepada Allah. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Saya doakan kita semua diberkahi hidup. Saya doakan kita semua, siapa tak kira sekarang tengah ujian senang atau ujian susah, korang dah terjatuh, terjelepuk apa semua, saya doakan korang kuat. Jangan risau, jangan sedih sangat tuan-puan yang mengalami masalah perniagaan ni. Yakinlah pada janji Allah. Engkau datang kepadaku, engkau datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadamu dengan berlari. Macam tu. Maksudnya Allah sangat suka kita pergi kepada Allah. Allah sangat suka kita minta doa pada Allah. Dan dengan iringan usaha. Kena usahalah. Dia doa, istighfar selalu, baiki diri, usaha. Usaha tu termasuk dengan kita kena rajin. Okey. So korang, saya berhenti sampai sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah dengan kasih sayang apa tadi tu. Terima kasih sharing sama-sama. Semoga kita dapat sesuatu pagi ni. Semoga saya juga belajar, saya juga ingat benda tu, dan saya bila kita cerita, so nanti kita ingatlah. Kita ingat sendiri untuk diri kita. Okey? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat bercuti.